wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tuan-tuan dan puan-puan jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan berkuliah yang mana sudah lama saya tak datang ke Masjid Tanduk ni. Pertama sekali kerana kita menyambut bulan Ramadan 2 bulan yang lepas, dan kerana ada sebab-sebab yang lain yang tidak memungkinkan saya datang untuk berkuliah dengan tuan-tuan. InsyaAllah pada malam ini kita akan berkuliah dan saya akan menyampaikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai ibadat kurban. Kerana kita sudah hampir dengan ibadat kurban, yang mana satu-satunya ibadat yang disyariatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam malah disyariatkan kepada nabi-nabi dahulu, khususnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka diminta supaya kita melakukan ibadat ini semungkin yang boleh, karena pahalanya sangat besar. InsyaAllah kita akan melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya tentang ibadat ini dan menuntut kepada kita selaku umatnya melakukan ibadat ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh itu insya-Allah saya ada menakalkan beberapa hadis dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib lil Imam Al-Munziri. Dalam kitab itu, dalam jilid yang kedua, dia ada tulis dalam tajuk mengenai dengan kurban, dan dia meletakkan di dalam bab itu beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kurban. Saya sempat ambil 3-4 hadis dan saya tulis, kemudian saya terjemahkan hadis itu ke dalam bahasa kita untuk tatapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada malam ini insya-Allah. Jadi saya ada bawa lebih kurang 60 set lebih kot, boleh bagilah kepada teman-teman kita insya-Allah. Orang perempuan boleh buka tirai lah, tak apa. Tirai orang perempuan buka bagi mereka sama ni, buku ni. Bagi mereka tadah sama. Tolong beda kawan-kawan, bagi orang perempuan sama.
Kalau yang tak cukup tu share dulu lah. Lepas tu tak apalah. Kita nak baca hadis Nabi ni. Nah, kita nak baca hadis Nabi. Kerana baca hadis Nabi juga ada barakahnya, ada kebaikannya. Sebab yang hadis Nabi ini adalah sebutan kalimah yang terbit daripada mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Quran yang Nabi terima wahyu daripada Allah pun Nabi baca dengan mulutnya kepada para sahabat, maka hadis Nabi yang keluar daripada mulut Nabi pun adalah dibaca dan disebut oleh Nabi kepada para sahabat, dan sahabat-sahabat menakalkan apa yang mereka dengar itu kepada kita, dan antaranya hadis-hadis yang kita akan baca pada malam ini insya-Allah. Semua dapat dah nak? Tolong tengok surat yang pertama, mari kita baca tengok. Hadis-hadis mengenai ibadat kurban. Hadis ini dari kitab At-Targhib wat-Tarhib karangan Al-Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Al-Munziri, jilid yang kedua, jim tu jilid ataupun juzuk yang kedua, sad mana safahah muka surat 98. Kalau tuan-tuan nak rojak, cari kitab ni, tengok jilid yang kedua ataupun juzuk kedua muka surat 98, akan dapatilah hadis ini. Hadis nombor 1 di dalam kitab Targhib itu hadis yang ke 1619. Saya tulis dengan nombor Arab lah, pasal kitab tu kitab Arab. Artinya kita nak baca hadis yang ke 1619 dah. Bab kurban ni. Jadi dah 1000 dah hadis ni lepas ke depan. Tuan-tuan ikut saya. Siapa tak ikut umur pandak. An Aisyah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Saya suka kalau kita mengaji ni kita boleh ikut sama baca. Kita mengaji tafsir, kita baca sama Quran. Kita baca hadis, kita baca sama. Kalau kita baca kitab Arab, saya mengajak di Sultanah, saya baca kitab Arab, saya baca juga Arab. Batu kita baca yang kita terjemah. Nak bagi masyarakat baca juga kalimah Arab, karena kalimah Arab ini adalah kalimah Quran. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami wa annahu la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Hadis ini ada dalam kitab Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Cuba tengok hak Arab tu dulu. Saya nak ajak tuan-tuan tengok makna dia. Hak Arab dulu, hak bawah tu biar pi dulu.
An Aisyah. Hadis ni daripada Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah ini isteri Nabi, anak Sayyidina Abu Bakar. Nah, inilah seorang-seorang anak dara yang kahwin dengan Nabi. Hak lain semua bujang. An Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Aisyah, dia meriwayat hadis ni, dia dengar Nabi, dia kata apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Apa Nabi sabda? Apa Nabi kata? Sayyidina Aisyah cerita kat kita. Dia dengar Nabi kata, dia cerita kat kita, imam-imam hadis, para sahabat yang dengar, dan sampai kepada Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, depa ambil hadis ni buh dalam kitab depa. Dan hadis tu dipindah pula mai kat kitab kita ni. Nabi sabda, ma amila adamiyun, tidak beramal, tidak melakukan oleh seorang adami, ni anak Adam, manusia, min amalin, apa-apa juga amalan, yauman nahri, pada hari raya haji, ahabba ilallah, lebih disukai oleh Allah, min ihraqid dami, lebih daripada menumpahkan darah korban. Makna apa? Nabi kata tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban ni yang lebih Allah suka. Tak ada amalan lain yang paling Allah suka sekali, ialah amalan menumpahkan darah binatang korban. Hak ni yang paling Allah suka. Ibadat-ibadat lain tak boleh ting dia, tak boleh challenge dia. Allah suka sangat kalau anak Adam manusia ni menumpahkan darah korban pada hari raya dan hari-hari yang berikutnya. Maknanya amalan yang paling Allah suka kita lakukan pada hari raya haji ialah ibadat korban berbanding dengan ibadat-ibadat lain. Wa annahu, dan bahawasanya binatang korban itu la ta'ti, dia akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak. Allah bangkitkan binatang korban ni pada hari kiamat kelak, biquruniha, dengan tanduk-tanduk dia, wa ash'ariha, dengan bulu-bulu dia. Kalau kambing biri-biri ada bulu. Wa azlafiha, dan kuku-kuku dia. Semua ada tanduk, ada bulu, ada kuku dia. Semua benda ni akan kembali kepada dia, dan dia akan pergi ke padang mahsyar bersama dengan orang yang melakukan ibadat korban. Ada orang tanya, setengah kebau mereka kerat tanduk. Kalau kebau kita import daripada luar, mereka kerat tanduk. Sebab muat kapal ke muat apa, tanduk tu kalau ada dia akan tebok, dia akan tanduk kawan-kawan dia, sebab tu mereka kerat. Ada orang tanya, boleh tak boleh buat korban binatang yang kita kerat tanduk dia? Kalau sedikit boleh, tapi kalau kerat parah sampai habis tak boleh. Sikit boleh, apatah lagi kalau tanduk itu membahayakan kawan-kawan dia yang lain, boleh. Begitu juga kalau kambing kita beli, tiba-tiba orang kasih buang telur dia, boleh tak kambing kasih kita nak buat korban? Dalam kitab kata boleh. Al-khasiyyi, kambing kasih boleh buat korban. Sebab lagi kasih dia, lagi sedap daging dia, lagi gemuk dia, lagi sihat dia. Ni orang lelaki-lelaki ni kalau nak sihat, kasih bang. Jadi kambing ataupun lembu yang kasih pun boleh buat korban. Sebab dia tidak menghilangkan dia punya daging, malah lebih sedap daging dia apabila berbanding dengan yang tak kasih. Dan tanduk dalam kitab disebut kalau sikit dipotong, apatah lagi kalau membahayakan kawan dia, itu tidak mengapa.
Jadi Nabi kata binatang kurban kita itu dia akan pergi ke akhirat kelak. Allah perhidup dia balik di akhirat kelak. Binatang ni mana ada hidup. Yang hidup di akhirat manusia. Tapi binatang kurban ni Allah akan hidup dia semula. Dia dengan tanduk dia, dengan bulu dia dan dengan kuku dia. Nak menjadi bukti kepada masyarakat dan kepada orang ramai bahawa si fulan ini ni binatang kurban yang dia buat masa hidup dia dulu. Wa inna dama, dan sesungguhnya darah binatang kurban itu la yaqa'u minallahi bimakanin, dia mendapat tempat yang paling istimewa, mendapat tempat yang paling hebat di sisi Allah. Darah tu qabla an yaqa'a minal ardi, sebelum dia mengalir ke bumi. Kita sembelih saja lembu kita tu, darah keluar daripada batang tengkok dia, tak dan sampai meneleh ke tanah lagi, Allah dah terima korban kita. Allah dah ambil penerimaan korban kita tu dengan cukup istimewa. Duk tunggu kita sembelih saja, darah tak dan jatuh mai ke tanah, Allah dah terima dia. Itu hebatnya ibadat korban. Oleh itu kata Nabi, fatibu biha nafsan, maka kamu yang buat korban itu rasalah suka, rasalah gembira dengan ibadat korban kamu yang telah diberikan kedudukannya yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebagai ibadat yang cukup hebat, dan di akhirat dia akan menjadi bukti kepada kita yang melakukan korban. Itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Baik. Tu saya cuba bagi faham Arab tu dalam bahasa Kokdiang kita. Ni saya terjemah pula. Riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia ada beza lah. Aisyah tu ta, bukan ha, Aisyah. Itu tak ada titik ta, tu buh titik. Kalau orang perempuan radhiyallahu anha. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beza ha untuk perempuan, hu untuk laki-laki. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Sayyidina Aisyah, tidak ada satu amalan pun yang dikerjakan oleh anak Adam, iaitu manusia, pada hari raya kurban yang paling disukai oleh Allah lebih daripada ia menyembelih binatang kurban. Tak ada amalan lain yang nak boleh ting amalan kurban yang kita lakukan pada hari raya. Hari raya ibadat kurbanlah yang paling hebat sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadat lain tak boleh ting dah. Artinya apa? Menyembelih kurban di hari raya haji adalah satu ibadat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya binatang kurban itu akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Allah kembalikan semua daripada binatang kurban itu sebagai apa? Sebagai tanda dan bukti kepada kita di padang mahsyar kelak. Dan sesungguhnya darah kurban yang mengalir itu mendapat penerimaan yang sempurna dan istimewa di sisi Allah sebelum ianya mengalir ke bumi. Tak mengalir ke bumi lagi, Allah dah terima dah dengan istimewa. Maka oleh itu, hendaklah kamu semua rasakan dengan perasaan suka akan kurban yang telah dilakukan. Wallahu alam. Itu makna dia.
Nah, hebat kurban ini, ibadat yang paling Allah suka kita lakukan, dan kita yang buat kurban ni, biarlah kita rasa seronok dan kita rasa suka, sebab kita sudah dapat melakukan ibadat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah. Lah ni pula kuih mahal. Nah, saya dipahamkan paling murah lembu berapa? 700 kah? Sini berapa ratus ni? 8. Paling murah 700. Itu paling murah. 800 tu biasa. Saya ada 11 ekor beli duk belah dah. 830. Satu tumpuk 830. Kalau orang ambil sekok, dia nak buat adik-beradik dia, kita bagi takat 800 saja. Pasal apa? Saya duk belah sebulan dah. Saya pergi beli di tepi no, di jalan pi Bukit Kayu Hitam tu. Saya pergi tanda-tanda, ada 300 ekor. Saya pergi tanda tengok hak elok-elok dah. Hak tanduk elok, hak bulu elok, apa kaki tak apa. Kita ambil, balik mai nak belah. Dia kata, Datuk, kalau Datuk ambil lambat sikit, tak tahulah ni. Nalah ambil lah. Sebab orang duk main cari, dia kata. Itu dia abang kata, tu duk ada 300 ekor baru sampai. Saya pun pergi tanda ambil 11 ekor. Balik duk belah. Dedak pun mahal lah. No? Dah ada mahal. Dulu RM20 lah, RM45 ni hak paling murah. Dedak. Ni minyak nak naik pula dah ni. Mampus kita. Kita makan pun naik, lembu makan pun naik. Minyak. Allah tanah tu satu. Boleh faham hadis tadi? Hadis yang kedua. Hadis yang dalam kitab 1622. Hadis ini riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi yang kanan juga. Ikut saya. Wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu. Cuba tengok Abu Sa'id orang lelaki, anhu. Aisyah tadi anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Fatimah, qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa inna laki bikulli qatratin taqturu min damiha an yughfara laki ma salafa min dhunubiki. قالت يا رسول الله ألنا خاصة أهل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال بل لنا وللمسلمين. Ni hadis Abu Sa'id Khudri, seorang sahabat Nabi. Dia cerita Nabi kata ke anak dia Fatimah, anak Nabi Fatimah Zahra'il Batul, isteri kepada Sayyidina Ali, ibu kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Fatimah ni di antara keluarga Nabi yang ikut Nabi lebih dulu pada orang lain, sebab lepas Nabi wafat, dialah yang mati dulu daripada keluarga Nabi. Dekat Nabi nak wafat, Nabi panggil dia, Nabi bisik ke telinga dia. Makcik dia Sayyidina Aisyah duk tengok Nabi bisik-bisik, dia menangis. Habis dia menangis, calik air mata. Nabi panggil, Nabi bisik pula.
dia tersenyum. 2 kali bisik, sekali menangis, sekali senyum. Sayyidina Aisyah duk tengok, apa dia ni? Habis tu Sayyidina Aisyah panggil, ya Fatimah, aku nampak tadi kamu sekali menangis, sekali senyum, pasal apa? Dia kata, saya tak akan cerita benda ni rahsia yang Rasulullah bagi tahu kat saya, kecuali kalau Rasulullah dah tak ada. Lepas Rasulullah wafat semua, baru dia cerita kat Sayyidina Aisyah. Yang dia senyum mula, yang dia menangis mula, sebab Nabi kata, Aisyah, Fatimah, ayah nak pergi dah, nak tinggal kamu semua. Nabi habaq, dia dah mati, nak wafat, nak tinggal semua. Tu dia menangis tu. Sering sedih menangis. Lepas tu Nabi pegang pula dia, telinga bisik. Nabi kata, yang kamu senyum pasal apa pula? Kata Sayyidina Aisyah, saya senyum sebab ayah bagi tahu bahawa di antara keluarga kita yang akan ikut dia mula-mula sekali saya, dan saya akan dilantik menjadi ketua orang-orang muslimat di dalam syurga. Itu yang dia senyum. Memang berapa bulan tak tahu lepas Nabi wafat, dia pula wafat, mati. Ni Sayyidina Fatimah, Nabi sayang dia. Dia anak Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Fatimah ni dia buat kurban. Abu Sa'id cerita kisah Fatimah buat kurban. Nabi kata apa kat Fatimah? Ya Fatimah, hei Fatimah, qumi, bangun, ila udhiyatiki, pergi, bangun, pergi tengok, orang duk sembelih binatang kurban kamu. Disunatkan walaupun kita orang perempuan, pergi tengok binatang yang kita buat kurban tu orang duk sembelih. Kita sembelih tak boleh. Kalau elok kita sembelih sendirilah, memang kita tak boleh. Jangan kata orang perempuan, orang lelaki pun tak boleh sembelih. Jadi bangun, pergi tengok. Nabi suruh anak dia Fatimah bangun, pergi tengok binatang kurban orang duk sembelih. Fashhadiha, Nabi kata, pergi tengok dan pergi saksi upacara penyembelihan itu. Fa inna laki, sesungguhnya bagi kamu, likulli qatratin taqturu min damiha, bagi setiap titisan yang menitis daripada binatang kurban kamu itu, an yughfaru laka ma salafa min dhunubik, bahawa diampun untuk kamu apa yang terdahulu daripada dosa kamu. Dosa hak lepas-lepas tu Allah ampun semua dengan menitisnya darah binatang kurban yang jatuh ke bumi. Allah tadi Allah terima sebelum menitis ke bumi. Ni apabila dia menitis, Allah ampun segala dosa kita yang lalu. Allah. Apabila Fatimah dengar tu, Allah, seronoknya. Ini di antara satu pengampunan dosa. Masalah hak kita buat lepas-lepas dah tu, Allah ampun habis. Pasal kita buat kurban dengan darah menitis ke bumi. Qalat, Fatimah tanya, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Cuba tengok ni, pangkat Nabi. Anak pun dia tak panggil ya ayah, dia panggil ya Rasulullah. Isteri Rasulullah pun panggil kat Nabi ya Rasulullah, sebab pangkat Rasulullah ini amat tinggi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ni Fatimah tanya, alana khasatan ahlal bait, anugerah istimewa ini, iaitu apa dia? Keampunan dosa sebelum darah menitis ke bumi. Sebanyak mana darah menitis, banyak itulah Allah ampun dosa yang lepas-lepas. Keistimewaan ini adakah untuk kita saja, untuk saya saja, untuk keluarga Rasulullah saja kah? Aulana walil muslimin,
ataupun keistimewaan ini untuk kita dan untuk orang Islam yang lain pun mereka dapat macam tu jugakah? Apabila mereka buat kurban, darah menitis ke bumi, Allah ampun dosa habis. Hak ni untuk kita sajakah ya Rasulullah, sebagai keluarga Rasulullah ataupun kepada orang Islam seluruh? Ini Fatimah tanya. Sebab hebat sangat ni. Ampun dosa dengan menitisnya darah. Nabi jawab, qala, Nabi sabda, bal malah lana, untuk kita, walil muslimin, dan untuk orang Islam sekalian pun macam tu juga. Bukan khusus untuk kita saja. Orang Islam lain yang bukan keluarga kita pun apabila dia buat kurban, dia akan dapat dengan apa yang kita dapat. Itu Nabi jawab kepada persoalan Sayyidatina Fatimah. Terjemahan diriwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada putrinya Fatimah, wahai Fatimah, bangun, pergilah kepada binatang kurbanmu dan saksilah penyembelihannya. Pi tengok. Kerana sesungguhnya dianugerahkan dengan setiap titisan darah dari binatang kurban itu keampunan kepada semua dosa-dosa yang terdahulu, kata Nabi. Lantas Fatimah bertanya, wahai Rasulullah, adakah keampunan dosa itu dianugerahkan khusus kepada kita sahaja sebagai keluarga Rasulullah, ataupun ianya dianugerahkan juga kepada sekalian kaum muslimin? Jadi Sayyidina Fatimah rasa lagu bagi kat kita saja kak ni. Rasulullah menjawab, malah ianya, yakni keampunan dosa, dianugerahkan kepada kita sebagai keluarga Rasulullah Ahlul Bait, dan begitu juga kepada seluruh kaum muslimin yang melaksanakan ibadat kurban. Wallahu alam. Bukan kita saja, orang Islam lain pun yang bukan keluarga kita, apabila mereka melakukan ibadat kurban, Allah akan ampun dosa mereka dengan sebab mengalirnya darah binatang kurban itu. Hadis yang ketiga, hadis yang ke-1625. Hadis dan terjemahan ni saya terjemah kemarin lah ni. Hadis pun saya tulis, terjemah. Waruya an Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhahha tayyibatan nafsuhu muhtasiban liudhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar, rawahu Tabarani. Ini hadis pula riwayat oleh cucu Nabi Sayyidina Hasan bin Ali, anak Sayyidina Fatimah, cucu dia sendiri riwayat hadis ni. Dia kata Rasulullah bersabda, man dhaha, siapa yang melakukan ibadat kurban. Dhaha ni buat kurban. Sebab itu Aidul Adha, hari raya kurban. Adha itu makna kurban. Man dhaha, sesiapa yang buat kurban, dia buat dalam keadaan tayyibatan nafsuhu,
Allah. Hatinya bersih, hatinya elok. Itu mana tayyibah, mana hatinya baik, bersih, elok, nafsuhu, hatinya, dirinya, muhtasiban, dia mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, liudhiyatihi, bagi binatang kurbannya. Dia buat dengan ikhlas, dia buat dengan baik hati, kemudian dia harapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, menerima ibadat kurbannya itu. Kalau itu dia buat kurban, bukan dia nak menunjuk ke orang, bukan dia nak kok tu kok ni, tak. Dia buat kerana hati, kerana dengan hati yang ikhlas, hati yang bersih, hati tidak riak dan sum'ah, hati buat kerana nak junjung perintah Allah. Apa dia dapat? Kata Nabi, kanat lahu, adalah binatang kurban itu baginya di akhirat kelak, hijaban, penghalang, pendinding dia, minan nar, daripada api neraka. Itu dia, binatang kurban itu akan jadi pendinding, penghalang kita daripada api neraka. Wal'iyazubillah. Allah. Dan diriwayat daripada Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melaksanakan ibadat kurban dengan hati yang bersih, ikhlas, serta mengharapkan penerimaan Allah kepada kurbannya, dia buat dengan itu, maka kurbannya itu menjadi penghalang kepadanya daripada api neraka di akhirat nanti. Masya Allah. Orang yang melakukan dan melaksanakan ibadat kurban dengan hati yang bersih, ikhlas, serta jujur, dan dengan harta yang suci halal, maka akan dijauhkan ia dari api neraka di akhirat nanti. Wallahu alam. Riwayat Imam Tabarani. Ini cerita tentang fadilat-fadilat. Kita baca 3 hadis dah. Buat kurban, Allah ampun habis segala dosa. Buat kurban, apa tadi ni, hadis yang kedua kita baca tadi, Allah cukup suka ibadat kurban kita, dan Allah akan terima ibadat kurban kita, dan Allah akan ampun segala dosa kita sebelum daripada darahnya menitis ke bumi. Dan yang ketiga kita baca, kita buat kurban dengan hati yang baik, ikhlas kepada Allah, dia akan menjadi pendinding daripada api neraka Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita masih ada lagi masa untuk kita menyertai ibadat kurban. Oleh sebab itu, kalau kita ada kemampuan, buatlah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat apa yang dah janji oleh Allah, yang diberitahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis yang keempat, 1626, juga menceritakan tentang fadilat mengerjakan ibadat kurban. Waruya an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau dua orang, anak dengan ayah tu sahabat, dia anhuma. Kalau perempuan, anha. Kalau lelaki, anhu. Kalau dua beranak tu sahabat dua-dua, anhuma. Ibnu Abbas ni namanya Abdullah, ayah dia Abbas, paknakan Nabi. Dua-dua sahabat Nabi. Sebab tu kita baca dengan anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma unfiqatil wariqu
ma unfiqatil wariqu fi syai'in ahabba ila Allah min nahrin yunharu fi yaumi 'idin. Ni cerita pula duit ringgit yang kita belanja untuk buat korban pada hari raya korban. Kata Nabi, itulah duit ringgit yang paling Allah suka, yang paling Allah restui. Duit ringgit tu, duit ringgit mana? Duit ringgit yang kita habis untuk kita buat korban. Nah, Allah cukup suka dan Allah akan menerimanya dan memberi ganjaran yang besar, sebab Allah cukup suka duit ringgit yang dibelanjakan pada melakukan ibadat korban. Ini hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas. Ma unfiqatil wariqu, apa-apa yang dibelanjakan wang ringgit, fi syai'in, pada suatu benda. Tidak ada belanja wang ringgit pada suatu benda ahabba ilallah, yang paling Allah suka lebih daripada wang ringgit kita belanja yunharu fi yaumil 'idin, yang kita belanja untuk melakukan ibadat kurban pada hari raya. Kita belanja untuk lain pada hari raya itu tak boleh lawan duit ringgit yang kita belanja untuk buat korban. Mana duit ringgit yang kita belanja untuk buat korban itu lebih diterima oleh Allah, lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada wang ringgit yang kita belanja untuk lain. Diriwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah bersabda, tidak ada wang ringgit yang dibelanjakan untuk sesuatu lebih disukai oleh Allah daripada yang dibelanjakan untuk penyembelihan kurban di hari raya haji. Tak ada, tak boleh challenge, tak boleh ting dengan duit ringgit yang kita belanja untuk kurban. Wang ringgit yang dibelanjakan untuk ibadat kurban adalah wang ringgit yang paling disukai, yang paling Allah sukai dan yang paling Allah redai. Ini semua hadis-hadis yang kita baca tadi 4 menyatakan tentang kelebihan ibadat kurban ini. Nabi pun suruh Sayyidina Fatimah pergi tengok sendiri. Sebab itu kita buat kurban ni, kalau boleh pergi tengoklah orang sembelih kurban tu. Dan pihak-pihak yang menguruskan ibadat kurban itu kena buatlah tempat yang boleh orang yang buat kurban tu boleh saksi sama. Boleh pergi tengok orang sembelih dan kita baca doa, mereka boleh amin. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalha minna kama taqabbalta min 'abdika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khalilika Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu doa lepas kita sembelih. Allahumma, ya Allah, hadhihi minka, binatang kurban ini datangnya daripadamu ya Allah. Allah yang bagi binatang ni. Wa ilaika, dan kami kembalikan dia kepada kamu ya Allah. Kami buat kurban kerana kamu. Datang daripada kamu dan dikembalikan kepada kamu. Oleh itu ya Allah, fataqabbalha minna, engkau terimalah ibadat kurban itu daripada kami. Kama taqabbalta, sebagaimana engkau terima ibadat kurban min rasulika wa habibika sayyidina Muhammadin, daripada rasul kamu, kekasih kamu Sayyidina Muhammad. Kamu terimalah ibadat kurban kami ini macam mana engkau terima ibadat kurban rasulmu Nabi Muhammad, kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khalilika Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan sebagaimana yang engkau terima ibadat kurban daripada
kekasihmu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi kita minta, jadi kita yang buat korban tu, amin ya rabbal alamin, tak terima. Allah. Kemudian ibadat apa dia, daging korban tu seelok-eloknya kita sedekah. Kalau kita ambil semua tak sedekah, ibadat korban kita tak jadi. Ambil sikit untuk kita, jangan tak ambil langsung, ambil sikit. Kalau dapat 10 kilo, ambillah 2 kilo. Kita makan juga, sebab daging tu daging buat ibadat. Jamu anak cucu menantu semua makan. Mai cik mai makan ni, tu buat korban ni, mai makan cik mai. Mai. Lepas tu hak lain bagi kat orang susah lah. Allah. Ada seorang cikgu perempuan, dia telefon saya. Dia kata, Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Buat korban dak tahun ni, insya-Allah, tapi tak banyak sangatlah, saya buat sikit. Tak apa Datuk nak, taruh kat saya sekok lembu nak, apa ribu pun tak apa. Saya nak buat anak-anak saya, menantu saya sekok lembu. Kemudian Datuk bagilah daging tu kepada sesiapa yang Datuk rasa patut bagi. Saya tak akan ambil daging tu, tapi saya duk rasa nak pergi hantar jugalah kat dia sikit, bagi dia makan juga. Allah. Saya kata, nama siapa menantu dia, habaq. Ni orang-orang ni lah. Tak apa, dia kata, sehari dua lagi saya akan bagi tahu Datuk wakil melalui telefon ni lah untuk ni. Tak apa, insya-Allah. Kemudian hari ni dia pun hantarlah, masuklah duit dalam akaun saya, bayar sekok lembu. Aduh, saya kata hebatlah. Hebat perempuan. Anak dia hak ni menantu semua sekok lembu. Buatlah Datuk yang terbaik. Buatlah yang terbaik. Itulah yang saya terima kasih banyaklah boleh tolong buat korban untuk saya apa ni. Saya apa sendiri ni nak pergi urus, nak beli lembu pun payah. Lah Datuk ambil tolong. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, tu ada manusia yang tua dah, bukan dia ni. Jalan pun tak apa boleh dah, tapi dia masih nak buat korban lagi. Itu kita baca 4 hadis tadi, semua cerita tentang fadilat kita buat korban. Ambil sedikit daging dan benar-benar tu ambil hati sikit, ambil lah apa-apa paut sikit apa semua, kita ambil untuk kita makan. Hak lebih tu kita bagi kepada orang fakir miskin. Lah daging pun mahal lah ni. Lah daging sekilo apa dik tak tahu, saya tak nak beli. 40 apa lah. Tak tahu. Allah bagi kat orang miskin. Hadis yang kelima yang akhir sekali ini, cerita Nabi marah pula kepada orang yang tak buat korban ni. Tadi semua cerita untuk fadilat orang buat korban, tak apalah, gini dapat pahala, ampun dosa. Hak ni Nabi marah pula orang yang tak buat korban. Allah bagi rezeki kat dia, dia tak buat korban. Hak lain dia buat boleh, korban tak boleh buat. Mari kita baca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan li an yudhhiya falam yudhhi
fala yahdur musallana, rawahul Hakim. Amoy dengar Nabi kata tu berasa lagu berdengung anak telinga. Nah, Nabi kata, man wajada sa'atan, sesiapa yang ada kelapangan, duit ringgit ada. Allah bagi sa'atan, ada kelapangan. Mana duit ringgit dia ada. Li'an yudahi, untuk dia buat kurban, duit ringgit ada. Tapi falam yudahi, dia tak buat. Dia tak syukur nikmat yang Allah bagi duit ringgit untuk buat kurban, dia tak buat. Nabi kata, fala yahdur musallana, dia jangan mai sembahyang raya dengan kami. Tak usah duk mai. Berdengung. Nabi marah sungguh. Kalau tak ada kemampuan tak apalah, tak buat. Ni sa'atan Allah bagi kat dia mampu. Tiba-tiba dia tak buat. Nabi kata kalau begitu tak syukur nikmat Allah, tak buat kebajikan dengan keupayaan yang Allah bagi, tak usah mai sembahyang kami lah raya. Nabi marah sungguh tu. Fala yahdur, dia tak usah hadir, tak usah datang musallana, tempat kami sembahyang raya, tak payah mai. Duduk di rumah lah hang. Sakan Nabi marah. Diriwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mempunyai kelapangan wang ringgit untuk ia melakukan ibadat kurban, dia tidak susah, dia tak miskin, tetapi sayangnya ia tidak melaksanakan ibadat itu, ibadat kurban itu, maka sabda Nabi, janganlah ia datang bersemayang raya bersama dengan kami. Tak ada main, Nabi kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka dan marah kepada orang yang diberi kelapangan hidup, mempunyai wang ringgit, tapi ia tidak bersedia untuk melakukan ibadat kurban. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang diberi, tidak merebut peluang yang amat berguna dan beruntung, yang mana ibadat kurban ini diperuntukkan hanya 4 hari sahaja dalam setahun. Bukan boleh buat lalu, 4 hari ya dalam setahun. 1 hari raya dan 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 4 hari je dalam setahun boleh buat. Allah pula bagi rezeki, bagi kelapangan, duit ringgit ada, tiba-tiba dia tak buat. Ni Nabi marah sangat ni. Tak syukur nikmat yang Allah bagi. 800 bukanlah mahal. Duit ada sampai 4-5-6 ribu. Buatlah. Tahun depan kita buat pula pun belum tentu. Kot kita wakfi tengah tu tak ada nak buat dah tahun depan. Tu Nabi marah sangat. Semayang di rumah lah tu seduk mai semayang dengan kami. Aku kalau boleh muka pun tak mau tengok orang lagu ni. Lagu tu lah lebih kurang Nabi marah. Tapi Nabi tak kata lagu tu lah. Nabi kata jangan duk mai semayang dengan kami lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah, saya sebut dah selalu, kita kalau boleh, kalau ada kemampuan buat, kalau ada sebuah rumah, satu keluarga, kita buat setumpuk pun insya-Allah lepas dah orang lain pun dapat pahala sama. Tapi kalau nak buat banyak tumpuk, kita setumpuk, isteri setumpuk, itu lagi hebatlah. Kalau boleh dalam satu keluarga ada satu setumpuk kita buat, sudah cukup untuk tiap-tiap tahun. Tapi kalau kita boleh buat lagi baguslah. Dan saya ingatkan diri saya, tuan-tuan, kau boleh buatlah sama ibadat kurban ni kepada mereka-mereka yang sudah pergi meninggalkan kita. Ini bagi kita lah. Kita boleh buat sesuatu ibadat kepada orang yang sudah pergi meninggalkan kita. Mak ayah kita kah. Di dalam kitab sebut, kalau mereka berwasiat, mak kita sebelum dia mati,
mak saya belum dia mati, saya buat korban untuk dia. Pi mak wakil kat saya nak sembelih korban kat mak tahun ni. Aku wakil lah kat hang, tolonglah buat korban kat aku setumpuk, saya sembelih. Sebelum dia mati. Sebab dia duduk sakit saja pun banyak tahun. Mak wakil kat saya, wasiat kat saya lah, kalau mak tak ada saya tolong buat kat mak, kalau mak tak ada aku wasiat kat hang lah, kalau aku tak ada akhir lagi pun hang buatlah korban kat aku sama, kalau hang buat kat hang insya-Allah mak. Hak tu kita boleh niat terus untuk dia pasal dia wasiat. Tapi macam ayah saya, dia tak wasiat, saya tak dan minta wasiat kat dia. Jadi saya buat juga atas nama saya. Saya sembelih 2 tumpuk, untuk saya 1, untuk saya 2 tumpuk. Kemudian saya doa pada Allah, supaya Allah sampaikan hak setumpuk tu pahala kepada ayah, sebab dia tak wasiat kat saya. Kalau hak wasiat boleh direct dengan dia. Tu buatlah. Jadi kita buatlah kat ayah setumpuk, kat mak setumpuk, kita setumpuk. Saya seorang aja 4 tumpuk lah ni. Hak seorang lagi saya tengoklah, abang hak mati dah ke, Tok Wan ke Tok ke tengok. Buat 4 tumpuk. Lepas tu bagi kat isteri saya, dia nak buat tumpuk, dia buat. Dia buat 3 tumpuk ke berapa tumpuk. Jadi cekok lembu lah kami. Buat. Boleh kita jangan lupalah kepada mereka yang sudah pergi. Sebab mereka nak buat sendiri tak boleh dah, daripada mati. Macam kita baca Quran lah. Pagi-pagi Jumaat kita pergi ziarah kubur dia, kita baca Quran. Kemudian kita hadiahkan pahala Yasin kita kepada mak ayah kita. Sebab mereka dah tak boleh baca Quran daripada mati. Cuma kita yang boleh buat dan kita hadiahkan pahala kepada mereka. Begitu juga ibadat-ibadat lain. Mazhab kita boleh buat. Kita buat dan kita hadiah pahalanya kepada mereka. Jangan tak buat. Sebab kesian sangat. Depa sebab mereka nak buat tak boleh, ada depa mati dah. Jadi tuan-tuan puan-puan, ni hadis ni taruh simpan elok, balik pergi mengajaklah surau-surau mana pula. Biar orang tu dia tahu tentang fadilat ibadat korban ini. Insya-Allah. Dan kita minta doa ke Allah setiap kali kita buat korban, setiap kali kita sembahyang raya, kita minta doa, ya Allah, berilah kepada saya kesempatan tiap-tiap tahun kalau boleh saya nak melakukan ibadat korban yang sangat-sangat dituntut oleh Allah dan Rasulnya pada hari raya haji. Minta supaya Allah bagi kelapangan kepada kita. Insya-Allah kita boleh buat tiap-tiap tahun, boleh buat tiap-tiap tahun. Selagi kita ada hayat di kandung badan, insya-Allah. Jangan lepas peluang walaupun sekali. Tak boleh buat banyak, buat setumpuk untuk kita dan keluarga, insya-Allah. Saya rasa takat tu dululah lah kot Kita pun dah masuk waktu dah. Kita pun dah berkuliah lebih pada sejam dah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, tak dengar. Ada? Datuk Mahkamah Syah yang dipilih Datuk minggu ke-5 30 tu kita buat tetap lah. Tapi kalau kata Datuk ada apa tak boleh masalah. Datuk Mahkamah sekali lah. Datuk Taib 29 Datuk 30 minggu ke-5. Datuk umum sekali lah. Lepas minta tolong abang, saya kuliah minggu ke-5. 30 hari bulan minggu ke-5. InsyaAllah saya akan datang pula lah 30 bulan minggu ke-5. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Cuma ke depan ni mungkin kita akan, apa orang kata, kita akan baca kitab lah kot. Hak ni tak apa, sekali sekala kita boleh buat lagu ni. Baca kitab, insya-Allah.
dalam kuliah-kuliah kita yang akan datang. Kitab yang tak ada orang baca lagi lah, mungkin kita boleh baca kitab insya-Allah untuk kita menambahkan lagi sedikit ilmu pengetahuan insya-Allah. Saya pun tak dan la ni, takat la ni, takat la ni sebulan 30 hari. Tapi kuliah saya sebulan 37 dah. Ni mereka minta tambah pula 4 kali sebulan. Jadi tak masuk had tanduk ni. Jadi 40 lebih. Saya tak tahulah. Semalam saya pergi mengajak di satu tempat jauh jugalah. Naik kereta daripada rumah, kat 2 jam baru sampai. Jumpa jawatankuasa, saya nak minta nak kalau boleh saya nak berhenti dulu mengajak ni tak. Ya, dia kata Datuk jangan berhenti lagi. Mai mengajak dulu. Jadi tak tahulah nak ni. Kau tak larat. Kuala Lumpur saya tak pergi dah. Takat-takat COVID itu tak pergi sampai lah. Tak apalah tuan-tuan, kalau ada masa kita akan bertemu lagi insya-Allah pada bulan hadapan 30 hari bulan minggu yang kelima insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah beri kepada kita kelapangan masa untuk kita baca sesuatu kitab yang tertentu bagi menambahkan lagi ilmu kita dan bagi menambahkan lagi amalan kita insya-Allah. Dan untuk itu kita tangguh dulu pengajian kita ini. Dan tuan-tuan ikut saya sekali satu salawat yang kita nak baca sama-sama. Fadilatnya sangat besar salawat ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuhassinu bihal akhlaq, tuhassinu bihal akhlaq wa tuyassiru biha arzaq wa tadfa'u biha masyaq wa tamla'u minha afaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan daimatan min yaumi khalaqtad dunya ila yaumit talaq wasturna baina yadayka ya azizu ya khallaq. Panjanglah sikit selawat ni, kita pun tak pernah dengar. Lah kita baca hak pandak sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini pandak. Kali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Fadilat besar sangat ni. Fadilatnya selawat ni insya-Allah pandak saja.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Boleh baca hari-hari jemaat, boleh bang 100 kali. Allah fadilatnya besar. Dia disampaikan kepada kita masyarakat orang Islam ini oleh seorang wali Allah yang bernama Syekh Badruddin Al-Hasani, seorang ulama besar daripada negeri Syria. Dia dah mati lama dah, tahun 35 dulu dia meninggal dunia. Dan kebetulannya saya diberitahu bahawa dia juga adalah salawat yang selalu dibaca oleh Tok Guru Kenali Kelantan dulu, yang mati juga pada tahun 30 lebih dulu. Bagilah salawat ni kita bacalah. Dua ulama yang ajak salawat ni kepada anak murid dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-ali al-qadri al-azim al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik tuan-tuan, mudah-mudahan kita akan mendapat keberkatan daripada Allah dengan salawat yang kita baca, tanda kasihnya kita, sayangnya kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita selalu selawat kat dia, kita selalu mengaji hadis dia, kita nak dengar dia, kita nak faham apa yang dia nak kata, nak sampaikan kepada kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wazidna 'ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kehadrat-Mu ya Allah. Engkau berilah kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat untuk hidup kami dan mati kami, dan berikanlah kepada kami ya Allah kekuatan, kesihatan, kebolehan untuk kami amalkan ilmu-ilmu yang kami pahami daripada ajaran Rasul-Mu dan para ulama ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami peluang untuk kami melakukan ibadat-ibadat semasa hidup ini, khususnya ibadat kurban yang akan menemui kami tidak berapa lama lagi. Mudah-mudahan apa yang telah dijanjikan untuk mereka yang berkorban itu kami akan dapati bagi kebaikan kami, dunia kami dan akhirat kami. Dan berikanlah juga kepada kami kelapangan masa dan kelapangan wang ringgit ya Allah, untuk kami lakukan ibadat ini juga kepada mereka-mereka yang sudah pergi meninggalkan kami, ayah dan ibu kami yang sudah pergi meninggalkan kami. Mudah-mudahan kami dapat melakukan ibadat ini untuk mereka juga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami keupayaan untuk kami amalkan, untuk kami artikan, untuk kami amalkan, dan untuk kami lakukan apa yang kami pahami daripada ajaran-Mu ya Allah, ajaran Rasul-Mu ya Allah. Dan berilah kepada kami kelapangan masa untuk kami tambahkan lagi ilmu-ilmu kami ke arah mencapai keredaan-Mu di dunia kami dan di akhirat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan, kebajikan di dunia ini dan kebaikan, kebajikan di akhirat nanti ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.